Di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu, dan sesungguhnya telah dihimpunkan ataupun dikumpulkan bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, junuduhu adalah tentera-tenteranya ataupun bala tenteranya, iaitu minal jinni wal insi wat tair, yang mana bala tentera Nabi Allah Sulaiman terdiri daripada kalangan jin, wal ins juga ada di kalangan manusia, wat tair juga tentera Nabi Sulaiman ada di kalangan burung-burung. Fahum yuza'un, dan mereka ini diatur ataupun disusun dengan tertib di dalam barisan masing-masing ataupun golongan dan kelompok masing-masing. Menerusi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara nikmat dan keistimewaan yang diberikan kepada salah seorang nabi dan rasulnya yang bernama Sulaiman alaihi salam, ialah ditundukkan tentera-tentera bagi Nabi Sulaiman itu di kalangan 3 jenis di dalam ayat ni. Ada tentera daripada kalangan jin, dan ada tentera daripada kalangan manusia, dan ada tentera daripada kalangan burung-burung. Baik, ini adalah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan bila Nabi Allah Sulaiman di dalam sesuatu perjalanan, maka dengan penuh kebesaran dan kemegahan, Nabi Allah Sulaiman akan diiringi oleh tentera-tentera di kalangan manusia yang mengiringinya. Dan di belakang itu terdiri daripada kalangan tentera-tentera jin, manakala tentera yang di bahagian udara dipimpin oleh kalangan burung-burung. Baik, ini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman mempunyai tentera-tentera ataupun pasukan yang cukup gah dan satu pasukan yang cukup besar. Sebagai contoh, di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Di dalam penafsiran berkenaan dengan ayat yang ke-17, Imam Al-Qurtubi mendatangkan keterangan di dalam tafsir beliau, sesungguhnya ramai di kalangan manusia yang telah berselisih. Berselisih tentang apa? Iaitu tentang pendapat dan pandangan. Berapakah jumlah ataupun qadar kekuatan ketenteraan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman ni? Besar mana dia punya pasukan, besar mana dia punya kekuatan ketenteraan dia. Baik, di dalam satu riwayat ditemukan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ini, dikatakan bahawa kem ataupun satu pasukan perkhemahan yang dimiliki oleh bala tentera Nabi Allah Sulaiman ini, jarak dia ialah seluas 100 farsakh. 100 farsakh ni, satu farsakh bersamaan dengan 3 batu. Satu farsakh, 3 batu. Jadi luas kawasan kem yang dipunyai oleh tentera Nabi Sulaiman ni 100 farsakh. Jadi dalam jumlah 100 farsakh tadi dibahagikan mengikut golongan dan kumpulan. 25% daripadanya adalah tentera-tentera daripada kalangan jin. 25% yang kedua tentera-tentera daripada kalangan manusia. 25% yang ketiga tentera-tentera daripada kalangan burung, dan 25% lagi yang kita tidak temui di dalam ayat ni ialah segala jenis spesies-spesies binatang. Jadi burung ni adalah haiwan ataupun binatang yang bertindak di ruang udara. Manakala hak baki 25% lagi adalah terdiri daripada haiwan-haiwan dan spesies binatang yang bergerak di bahagian bawah.
Dengan kata lain, bahagian darat. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman menerusi pasukan ketenteraannya. Dan disebutkan juga bersambungan dengan riwayat tadi, Nabi Allah Sulaiman ini mempunyai 1000 buah rumah, yang mana rumah ini dibuat daripada kaca yang berwarna perak. Rumah yang kata 1000 buah ini dibuat daripada kaca yang berwarna perak yang dibina di atas kayu-kayu. Jadi rumah tu kaca yang seperti berwarna perak dibina pula di atas kayu-kayu. Dan kemudian Nabi Allah Sulaiman ni mempunyai 300 di kalangan anak dara yang dijadikan isteri baginya. 300 di kalangan anak dara yang dijadikan isteri bagi Nabi Allah Sulaiman, dan baki 700 lagi adalah hamba-hamba di kalangan perempuan. Jadi keseluruhan wanita yang dipunyai oleh Nabi Allah Sulaiman ialah 1000 orang. Jadi sebenarnya rumah 1000 buah yang dimiliki itu merujuk kepada Nabi Sulaiman membina bagi setiap seorang satu rumah. Boleh faham tak? Setiap seorang tu satu rumah. Itu adalah lanjutan perbahasan daripada kekuatan ketenteraan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ini, ada di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam surah yang lain. Ada satu lagi keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ni, apa dia? Jin dia dah tundukkan, manusia dia dah tundukkan, haiwan dia dah tundukkan. Apa lagi satu yang Allah cerita? Taskhirir rih, iaitu menundukkan angin. Menundukkan angin juga salah satu keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh buka dan rujuk surah yang ke-34, iaitu surah Saba. Dalam surah Saba, buka ayat yang ke-12. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wali Sulaiman ar-riha ghuduwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dan kami telah tundukkan bagi Sulaiman, yakni Nabi Allah Sulaiman, angin. Kami telah tundukkan bagi Sulaiman itu angin, yang mana perjalanannya di waktu pagi bersamaan dengan tempoh sebulan, dan perjalanannya di waktu petang bersamaan dengan tempoh sebulan. Apa yang dimaksudkan daripada ayat ini? Bila kita buka di dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Imam Abul Fida Ibnu Katsir, di dalamnya didatangkan satu pendapat dan pandangan daripada tabi'in yang kita kenal, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Semua orang kenal nama ni, tabi'in yang hebat. Jadi satu pandangan Hasan Al-Basri berkenaan dengan ayat ni, dia beritahu bahawa cara ataupun kaedah Allah menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman ni ada beberapa perkara. Antaranya bila Nabi Allah Sulaiman nak melakukan satu safar ataupun perjalanan yang jarak dia tu jauh, maka digunakan kaedah penundukan angin ni. Lagu mana? Iaitu Nabi Sulaiman ini mempunyai hamparan ataupun permaidani. Dengan cara Nabi Sulaiman naik atau duduk atas permaidani tadi, dan angin akan membawakan Nabi Sulaiman atas hamparan permaidani tadi pergi ke tempat ataupun lokasi yang ingin ditujui oleh Nabi Sulaiman. Kalau cerita Piramli tu tikar pandang terbang tu lah tak? Naik macam tu. Tapi jangan fikir macam Goku pula. Goku tu kira naik atas tu terus tak? Kenal kan Goku ni? Ni nak kena kecam sikit lagi ni cerita pasal Goku ni. Kita nak bagi contoh, mereka ambil serius pula tak? Okey. Baik.
Dalam penerangan tersebut, apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri? Dia kata tadi kan, perjalanan dia di waktu pagi, ayat Quran bersamaan dengan tempoh sebulan, perjalanan dia di waktu petang bersamaan dengan tempoh sebulan. Diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman, dia naik tikar ataupun permaidani terbang dia ni bermula di mana? Bermula di Dimashq. Dimashq di mana? Damsyik, Syam, di waktu pagi, dan kemudian sampai di waktu siangnya, iaitu merujuk waktu tengah hari, dia sampai di Istakhar. Istakhar ni nama tempat. Dulu Istakhar ni ada dalam wilayah Fars, iaitu di Iran sekarang. Jadi bayangkan kita kata duduk di Syria tu, Syria hari ni, iaitu Damsyik, dia naik dia punya tikar permaidani tadi, sampai waktu tengah hari itu dah sampai di mana? Dah sampai di Istakhar, di Iran. Dan dia berhenti turun di sini untuk makan tengah hari. Siap makan tengah hari. Kemudian pada waktu petangnya, dah tadi sampai di Istakhar, dia naik sekali lagi daripada Istakhar sampai ke Kabul. Mana Kabul? Kita hari ini dalam wilayah Afghanistan. Jadi sampai di Kabul, sampai pada waktu malam. Yang inilah penafsiran bagi ayat tadi. Nak habaknya, perjalanan waktu pagi dia tu, kalaulah diambil kira perjalanan biasa pada waktu tu, orang yang nak melakukan perjalanan dari kota Dimashq ke Istakhar ambil masa sebulan. Kalau kenderaan biasa masa tu ambil masa sebulan, sedangkan Nabi Sulaiman dengan menundukkan angin tadi dalam tempoh pagi tengah hari dah sampai. Begitu juga dari Istakhar sampai ke Kabul juga, tempoh biasa bagi orang yang melakukan safar dan perjalanan ni ambil masa sebulan. Jadi dia cuma ambil masa waktu petang, dah sampai pada waktu maghrib ataupun malam. Sebab itulah Imam As-Suddi mengatakan tempoh sehari perjalanan Nabi Sulaiman dengan menundukkan angin tadi bersamaan dengan tempoh perjalanan dua bulan. 2 bulan. Ini pandangan yang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita cuba cari-cari, korek-korek analisis maklumat berkaitan dengan hal yang sama dalam tafsir yang berbeza. Saya buka tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran sekali lagi. Memang ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama sama yang macam Ibnu Katsir bentangkan. Macam tadi, manakala ada satu lagi riwayat dan pandangan yang kedua yang datang daripada Sa'id bin Jubair, juga seorang tokoh tabi'in yang hebat. Dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yang mana pandangan ini mengatakan bahawa dari waktu pagi itu Nabi Sulaiman naik, hamparan permaidani dia bermula di Baitul Maqdis. Maksudnya di mana? Di Palestin menuju ke Istakhar. Dari Palestin menuju ke Istakhar sampai waktu tengah hari. Dan kemudian dari Istakhar, belah petang pula, dia balik semula ke Baitul Maqdis dan sempat bermalam di Baitul Maqdis. Ini bukan pindah macam dua kali tadi, tapi dia balik untuk hari yang sama. Jadi, beza tempat di sini. Istakhar masih sama, tapi hak tadi bermula di mana? Di Damsyik. Hak ni bermula di Baitul Maqdis. Cuma Baitul Maqdis Istakhar balik Baitul Maqdis semula. Itu adalah pandangan yang kedua. Tetapi bila buka kitab Ma'alim At-Tanzil, juga kitab tafsir Imam Al-Baghawi, dalam tafsir Imam Baghawi dia tak sebut tempat-tempat persinggahan. Cuma dia habaq Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan menundukkan angin, tapi dia sebut tempat berhenti makan tengah hari dengan tempat berhenti makan malam saja. Tempat berhenti makan tengah hari ialah di Ray. Di Ray, nama tempat tu Ray. Manakala tempat makan malam ialah Samarkand. Samarkand ni kalau hari ni dalam wilayah Rusia kot. Samarkand ni, ataupun dalam wilayah Tan, dulu Rusia lah, zaman Soviet Union tu. Kalau hari ni Uzbekistan ke apa, Tan belakang tu lah. Itu kawasan Samarkand. Dia tak sebut tempat
daripada satu tempat ke satu tempat, cuma dia cakap hak ni makan tengah hari, hak tu makan malam. Dan saya kira kalau cek banyak-banyak tafsir lagi, banyak lagi kita jumpa, tapi kita pun tak larat lah, hak tu pun kira okey dah tu. Kita cuma nak tengok perbezaan pandangan. Kita tak mau statik hanya ada satu pandangan untuk meluaskan ilmu kita. Okey.